Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, Ustazah, terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey. Perkara yang pertama, saya nama ada depan tu, Rosni Zambil Muhammad daripada SMK Tengku Bariah. Okey cikgu, untuk sesi yang pertama ni, saya ambil sesi yang pertama je, iaitu pengenalan asas sahaja berkait dengan konstruk yang kita taksir kepada murid-murid kita. Okey, sebelum tu saya ucap terima kasih atas jemputan, di mana kali ikutnya atas kesibukan walaupun cuti sekolah. Sibuk tu adalah, tapi apabila dipelawa oleh Haji Ramli kerap dah dia ajak, cumanya saya malu untuk hadir sebab Haji ni adalah ketua kepada saya dulu. Jadi saya takut jugalah apabila nak bentang depan ketua ni seperti Nazir bersama dengan saya. Okey, lepas tu Haji kata tak apa, yang basic saja. Saya kata kalau basic boleh, tapi kalau ada segala kesilapan nanti Haji betulkan kepada saya lah. Okey cikgu. Okey, apa yang ada pada saya lah saya akan sharekan. Nak kata semuanya tu, saya pun masih lagi orang kata sentiasa belajar setiap kali kita menghasilkan sesuatu item, di mana kalau untuk item di peringkat sekolah dan sebagainya, ada setengahnya kita terlalu orang kata kita akan tengok secara detail. Ada setengahnya kita tengok secara sepintas lalu je lah untuk hands on kepada murid-murid kita. Tapi walaupun sepintas lalu, kita masih lagi terikat dengan, kalau untuk KPM kita ni, kita ada dokumen dia di SKP, yang mana yang terkini KSSN, okey, dan juga dokumen pentaksiran. Okey, segala apa yang ada pada bahan yang ada pada cikgu tu exactly samalah dengan apa yang saya buat slide. Cumanya ada sedikit penambahbaikan pada bahan tersebut. Yang tidak ada pada bahan tersebut ada sedikit dekat slide lah. Saya tambah sikit sebab saya Haji ada bekalkan dokumen pentaksiran ni lah untuk bahan rujukan saya lah, supaya saya tidak orang panggil apa, gelecoh, tak tersasar daripada sasaran kita pada hari inilah. Okey, kalau cikgu ada apa-apa soalan, cikgu boleh tanya. InsyaAllah saya akan jawab sekiranya saya boleh jawab secara direct to the point. Kalau sakit sikit nak jawab, nanti saya rujuk kepada Haji Ramli lah juga nanti. Okey cikgu, boleh saya panggil cikgu ni? Ustazah, takut nanti panjang pula ceritanya. Okey, perkara yang pertama, apa-apa hal pun kita tengok basic dulu. Siapakah kita, iaitu guru ataupun pendidik, dan ustaz-ustazah. Okey, sebagai pendidik, kalau di peringkat saya, yang sebenarnya bahan saya ni banyak kepada nak kata sulit, tak adalah sulit sangat. Okey, sebabnya kita tidak lebih kepada KPM. Okey, saya lebih kepada untuk Jabatan Tarbiyah dan Negeri Terengganu lah. Okey, untuk membantu negeri sendirilah sedikit sebanyak. Okey, sekiranya ada kekurangan dari segi kesilapan bahasa apa semua tu, cikgu tolong betulkan. Okey, kadang-kadang typing kita ni segera ni mungkin ada kesilapan bahasa, ejaan dan sebagainya. Okey, yang pertamanya, kita sebagai pendidik iaitu pakar dalam mata pelajaran ataupun bidang berkaitan, iaitu subjek-subjek cikgu lah. Okey, yang keduanya terlatih dalam kerja berkaitan penghasilan item, mahir dalam ilmu pentaksiran. Pentaksiran tu iaitu soalan lah. Okey, sekarang ni kita tak panggil dah soalan. Di kalangan cikgu je lah kita panggil soalan-soalan. Okey, apabila kita buat
erti kata soalan tu, maka kita istilahkan kepada item, iaitu item pentaksiran. Okey, harap cikgu ada bahan ni, sebab saya nampak ada yang menulis tu. Tak ada masalah cikgu nak tulis pun. Bahan ni sama je. Okey, cikgu yang risau ke tak ada je? Ke dalam software, dalam grup je? Okey, dalam grup, cikgu tengok dalam grup lah. Okey, tak apa nak salih. Tengok akan sempat takut Haji dah no photo state sebab saya bagi lambat juga, sorry. Sebab saya siapkan bahan ni masa Haji telefon tu sebelum saya nak berangkat tu, macam nak pergi Mekah nak berangkat. Sebelum saya nak ke Lumut, sekejap je pergi Lumut. Lepas tu saya ke Kedah sekejap, atas jemputan sekolah di sana lah. Saya terpaksa ambil cuti sekolah sebab tak mengganggu hari sekolah. Okey, dan juga dapat menentukan kualiti suatu item pentaksiran. Dah pula cikgu tengok je. Cikgu kalau rasa ngantuk tu boleh salin. Tak mau salin pun tak ada masalah. Sebab bahan ni insya-Allah saya akan share kepada Haji jugalah nanti. Okey, yang keduanya dari segi pembinaan item, yang ni istilah yang kami selalu gunakan lah. Okey, kalau tengok dekat Dewan Bahasa tu saya tak tahulah bentuk tidak perkataan dia tu, pereka bentukan, di mana kita reka bentuk item-item yang kita nak buat. Yang kedua, dari segi tu selepas kita reka bentuk, maksudnya dia reka bentuk dari segi konstruk bagi setiap soalan berkenaan, berapa markahnya, apa konstruk yang akan ditaksir, dan skop-skop yang ada pada setiap soalan itu maksudnya mereka bentuk. Yang ni biasanya yang mereka bentuk ni biasanya ketua-ketua panel lah. Okey, dia akan bermesyuarat dengan yang di atas, okey, ketua-ketua di atas tu, dan dia akan reka bentuk setiap subjek berkenaan dari segi objektifnya berapa, subjektif dan sebagainya. Okey, yang kedua barulah kita buat pembinaannya, dan yang ketiga dari segi penilaian. Selepas item dibuat barulah dinilai. Okey, untuk dapatkan item yang betul-betul yang dah orang kata masuk band item, biasanya saya akan share pengalaman sendirilah. Biasanya yang pertama kita akan buat dulu. Bila buat tu kadang-kadang panel-panel saya tu dia akan, kalau dia sakit sangat untuk mencetuskan idea, maka dia akan bincang. Okey, kita akan buat dulu yang pertama. Yang kedua itu panggil murni. Murni itu kita nilailah setiap inci soalan berkenaan. Okey, sama ada baru ni ada yang subjek lain yang share dengan saya lah. Dia kata biasa ketidak soalan tu ditong sampahkan. Maksudnya rupa-rupa masuk tong sampah. Okey, itu kalau item tu ditolak exactly 100% ditolak, maksud di tong sampah kan tak adalah kita renyuk kertas tu turun masuk tong sampah sebab benda tu sulit. Kadang selagi kita boleh ubah, kita boleh murnikan dia, kita boleh cantikkan dia, kita akan adjust. Kalau tak boleh sangat, kita KIV. Kalau terlalu teruk sangat, maka kita tolaklah, reject dia punya soalan berkenaan. Reject, istilah erti kata reject tu, soalan tu dibuat dan dibaiki, ditambah dengan yang sepatutnya berdasarkan konstruk berkenaan. Cikgu faham kan? Istilah-istilah bahasa pentaksiran yang digunakan tu, sama ada tinggi atau rendah. Kalau cikgu dah apa faham tu, cikgu maklum baliklah. Okey, yang ni dipanggil rukun pentaksiran. Jangan cikgu rasa pelik pula ada rukun pula, macam rukun iman, rukun Islam apa semua. Okey, yang ni dari segi rukun pentaksiran tu, yang pertama, di mana kita ada instrumen. Bila kita ada instrumen, mestilah kita ada siapa yang hendak kita taksir, iaitu calon kita lah. Okey, yang kedua, yang ketiga, respon daripada calon kita. Okey, kalau tidak ada calon, maka instrumen kita tu tidak berfungsi lah. Maksudnya kita hanya syok sendiri, kita buat, kita jawab, kita semak, kita bagi skor untuk diri kita sendiri. Yang tu sebelum kita bagi kepada calon kita. Okey, dan kita ada kumpulan yang mentaksir dan juga skor dia. Okey, skor dia tu iaitu kita punya skema lah, kita panggil skema, iaitu peraturan pemarkahan. Yang ni basic tu cikgu ni. Okey, so ciri pentaksiran yang baik, kalau cikgu tengok di situ, dia panggil istilah pentaksiran dia tu skor yang tinggi darjah kesahan dia, perkataan sah situ. Okey, tinggi kesahan dia, skor yang tinggi darjah kebolehpercayaan, keobjektifan,
keboleh tadbiran, kemudah tafsiran dan juga kekomprehensifan. Okey, yang tu semua istilah yang digunakan tu cikgu boleh buka balik dalam buku ni lah. Okey, boleh cikgu? Kalau saya nak elaborate, nak apa kata, nak terangkan secara detail tu, takut nanti saya tanya Haji ni berapa jam. Haji kata sehingga 10.30. Kita start 9.30 habis 10.30, sejam lah lebih kurang. Saya kata biasanya hak ni kalau dengan cikgu-cikgu yang lain ambil masa 4 jam biasanya, sebab kita slow motion sikit. So cikgu jangan risaulah, sebab Haji kata ni hanya basic sahaja. So jangan risau. Okey cikgu, bila dengar 4 jam Haji gelak saya tadi. 4 jam sejam cukup lah. Okey. Kalau saya kata 4 jam, tapi kalau Haji Romli rasanya 6 jam kot. Lagi banyak ilmu dia tu lah berbanding dengan saya. Okey. Dari segi konstruk, ni yang fokus utama kita hari ni lah. Okey, cikgu-cikgu semua saya tahu, ustaz-ustazah semua dah mahir dengan konstruk. Apa yang dikatakan dengan konstruk, yang 6 yang kita belajar, yang kita tahu, yang kita mahir. Okey, yang pertamanya apa ataupun perkara yang ditaksir. Okey, dimensi manusia yang berbentuk konkret ataupun yang berbentuk abstrak. Di mana kalau kita tengok konkret tu, apa yang kita nampak di luarannya. Kalau abstrak tu, kita nampak di luarannya dan juga kita nampak di sebaliknya. Itu maksudnya dia punya istilah untuk pentaksiran lah. Okey, kita nampak dari segi banyak benda lah di situ. Okey, maka di situlah akan timbulnya dia panggil kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Kadang-kadang kebat ni tafsirannya pelbagai, mengikut subjek-subjek tertentu. Ada setengahnya yang paling umum yang kata kalau kebat ni mesti soalannya panjang. Okey, sebab sekarang ni kita kena tengok. Macam saya sendiri untuk sains, saya dalam bidang sains tambahan. Okey, saya fokus pada sains tambahan. Saya takut nanti saya kalau bila saya tengok subjek ni banyak subjek agama, Arab apa semua, nanti kalau cikgu nak tanya nanti dari segi itu, kalau bahasa Arab mungkin ada perbincangan, cikgu translate lah. saya memang tak pandai lah bahasa Arab. Okey, cikgu translate supaya boleh saya adjust dia punya konstruk yang berkaitan lah. Okey, bila saya tengok ni saya kata mulanya saya nak tolak, tapi disebabkan malu dengan Haji Romli banyak kali dah, maka okeylah Haji, sebab saya tidak ada alasan. Okey, mulanya nak bagi alasan saya perlu ambil anak-anak dan isteri di Kota Baru, tapi alasannya tak boleh nak beritahu apalah, sebab esok cuti. Kalau esok tak cuti mungkin boleh lari jugalah. Okey, tapi mungkin dah ditakdirkan untuk membantu Haji lah sikit sebanyak. Okey, hasrat pendidikan dibangunkan dan diperkembangkan melalui proses PDP kita. Sekarang ni dipanggil apa? PDPC lah. Okey, PDPC pemudah cara, dan juga dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kurikulum. Berdasarkan dokumen yang cikgu punya lah. Okey, yang Negeri Terengganu punya. Okey, kalau kita tengok tu, tengoklah kadang-kadang, sebab bila saya tengok ni rujukan yang Haji buat ni adalah dari berdasarkan item untuk sains matematik dan juga pentaksiran kebat. Okey, itu konstruk. Tapi yang ni baru 1% baru cikgu, tak sampai lagi maksudnya lagi. Okey, kerangka konstruknya iaitu 3 yang umum, iaitu dari segi pengetahuan, tahu dan faham. Okey, yang kedua tu kemahiran, iaitu boleh buat, dan juga dari segi nilai. Di mana ketiga-tiga tu asas kepada konstruk yang ditaksir. Okey, asas dia saja. Detailnya adalah berdasarkan, nanti kita tengok dia punya panggil taksonomi dulu. Okey, yang pertama, kita ada sukatan pelajaran, betul juga? Okey, kita ada sukatan pelajaran, kita ada objektif mata pelajaran, dipanggil OM, objektif mata pelajaran, huraian sukatan pelajaran, dan barulah kita pergi kepada konstruk kita, pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Okey, apa dia pengetahuannya? Contoh di sini, pengetahuan dan kefahaman tentang nombor. Maksudnya kita faham dan juga kita tahu apa yang dikatakan dengan nombor, mengetahui dan memahami perwakilan dan nilai nombor nyata dan nombor terbitan. Yang ni contoh untuk matematik lah. Okey, dan pengetahuan dan kefahaman tentang algebra. Okey, itu contoh.
Yang keduanya adalah kemahiran. Kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, apa saja item yang kita bagi tu, bagaimana calon-calon kita untuk selesaikan masalah berkenaan lah. Okey, yang berkaitan. Dan yang ketiga, nilai. Adakah nilai itu secara bersistem? Okey, mengamalkan sikap melakukan suatu kemahiran secara teliti, tertib dan juga teratur, ataupun dia peka, menyedari dan bersedia mengikut perkembangan teknologi. So, tiga ni kita punya asas dalam konstruk kita. Okey, jadi yang konstruk yang betul-betul yang kita taksir dalam setiap item kita. Dulu, konstruk yang lama dulu dari segi dari bawah juga, dari bawah tu iaitu daripada yang paling rendah, yang paling asasnya iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Apabila dia revise semula, taksonomi Bloom dia tu, di revise tu terminologi baru yang digunakan sekarang, okey, iaitu mengingat yang paling rendah lah. Mengingat ni dia banyak benda. Bagaimana kita nak tahu istilah untuk konstruk mengingat berkenaan, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okey, untuk soalan objektif, dia hanya 3 sahaja. Okey, 3 sahaja dulu sampai mengaplikasi sahaja. Tetapi sekarang ni untuk peringkat menengah atas lah. Okey, sehingga mengaplikasi. Tapi untuk sekarang ni KSSM dia ada tambah sikit. Okey, menganalisis tu contoh kalau 40 item dia ada 2 menganalisis. Okey, yang lain tu taburannya mengikut kita punya reka bentuk format kita lah. Okey, menilai dan juga mencipta. Biasanya mencipta tu terpulang lah. Okey, kalau untuk tengah-tengah tu dia mungkin 6 markah dan sebagainya lah. Okey, bagaimana nak dapatkan konstruk mencipta? Okey, nanti kita tengoklah benda tu. Sebab kadang-kadang mencipta ni ramai yang confuse. Okey, bukan kata orang lain lah, saya sendiri pun kadang-kadang sakit juga kita nak buat mencipta. Adakah benda baru, benda lama, ataupun macam mana kita nak taksir murid-murid kita. Okey, ada soalan ke cikgu? Tak saya panggil bebel je depan ni, susah juga nanti. Okey, yang pertama kita tengok dulu konstruk mengingat. Okey, di situ dia bagi mengingat kembali atau mengenal pasti maklumat yang spesifik. Okey, kalau mengingat ni maksudnya kita recall balik. Okey, contohnya apakah maksud, apa yang kita ingat je lah, apa yang murid-murid kita belajar, dia ingat sahaja benda tu. Okey, lepas tu dia naik sikit kepada memahami. Dari segi apa yang dia ingat tu, dia fahamkan dia punya istilah-istilah tertentu, guna untuk apa dan sebagainya. Okey, lepas tu dia aplikasikan dia, iaitu menggunakan bahan, idea, strategi, konsep, prinsip, teori dalam situasi baru. Maksudnya contoh dia apply teknik ke, apply cara ke. Okey, contoh kalau saya tengok dalam buku ni, contoh tangan, kalau tengok pada soalan contoh di bagi sini, ada tengok tangan yang luka. Maka bagaimana dia apply cara untuk mengambil wuduk. Okey, so yang tu dia apply lah, dia aplikasi cara yang sesuai. Okey, seterusnya kita tengok kepada menganalisis, menghasilkan maklumat kepada komponen-komponennya untuk memahami. So kita analyse. Okey, apabila dia dah apply kan, maka kita bagi task dia, bagaimana dia analisiskan cara dia tu, pun kita boleh buat item berkenaan. Okey, dan seterusnya menilai, mewajarkan keputusan atau tindakan yang telah diambil ataupun menilai idea. Yang tu kadang-kadang kita bagi satu situasi, perbezaan ada 2 dan dia pilih yang mana yang terbaik. Okey, kalau kita tengok sini secara umum kita tak nampak gambaran kasar lagi lah. Dia punya cara untuk menilai dan sebagainya. Dan untuk mencipta, okey, mencipta ni kadang dia guna perkataan mereka cipta. Okey, ada yang awal dulu dia guna perkataan mereka cipta, dan sekarang ni dia ubah sikit kepada mencipta. Okey, menggabungkan idea, komponen dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea struktur baru. Okey, yang ni kalau kita tengok contoh dalam sains tu, kita boleh banyaklah bagaimana kita nak cipta sesuatu benda. Okey, yang ni dalam
Dokumen pentaksiran ni juga ada. Cuma di sini kalau tengok mungkin ada sedikit perbandingan tu. Okey, nanti kalau yang cikgu dapat dalam bentuk soft copy tu ada sedikit pembetulannya, iaitu dekat mengingat tu. Sebab tu kalau cikgu tengok dia punya perkataan dia tu lain sikit, dia punya bentuk huruf. Dia punya yang lama tu dia tulis mengetahui. Sikit je ubah, mengingat je, mengetahui sama je. Sebab dia ambil perkataan pengetahuan dulu. Okey, untuk mengingat situ benda yang sama je, cumanya kata kerja proses yang kita gunakan dalam item kita. Dan question dia tu maksudnya soalan yang boleh kita utarakan kepada murid kita. Kita boleh guna perkataan apa, siapa, di mana dan sebagainya lah. Yang ni cikgu boleh baca sendiri untuk dokumen yang dibekalkan lah. Dan pentaksiran di situ contoh boleh buat kuis. Kebanyakan mengingat ni banyaknya adalah definisi. Okey, maksud. Kita bagi maksud apa semua, yang tu untuk konstruk mengingat. Yang kedua, memahami. Okey, jadi saya tak boleh bagi detail sangat. Cikgu boleh baca sedikit, cikgu pun dah ada pengalaman yang luas tentang benda ni. Okey, dia ada mengaplikasi menggunakan bahan tadi, menghitung, mengira. Okey, kalau dalam sains mengaplikasinya kita banyak guna formula. Okey, mengaplikasi iaitu penggunaan formula untuk mengira sesuatu, aplikasi dalam kehidupan seharian. Kita nak applykan kaedah berkenaan macam mana dan sebagainya. Okey, analisis. Okey, biasanya kita nak analisis suatu benda. Okey, soalannya dia perlu analisis. Okey, ataupun dia buat perbandingan. Okey, banding beza. Okey, di situ ada tu membezakan, mengasingkan, membuat andaian. Okey, menilai iaitu dia mentaksir, dia mengkritik atau mentafsir, menyokong ataupun dia memilih teknik yang mana lebih sesuai dan dia bagi penerangan dia lah. Dan last sekali itu adalah mereka cipta. So apa yang perlu cikgu buat untuk menghasilkan item? Yang pertamanya tadi kita perlu tahu tentang konstruk kita dulu. Apabila kita dah mahir konstruk dari segi sebelum buat soalan tu, kita kena tahulah setiap tajuk apa konstruk yang kita nak taksir. Okey, dan selepas tu barulah kita ada skornya berapa, kita ada kedudukan dekat tajuk mana, dan barulah kita boleh buat JSU. Okey, sekarang ni dia tak panggil JSU dah, saya lupa dia panggil istilah apa. Okey, jadual spesifikasi ujian tu yang lama. Sekarang ni dia panggil JSI ke apa, jadual spesifikasi item. Kami ni sepanjang dulu masa mesyuarat dengan Haji, saya dalam kereta tu saya banyak belajar sepanjang perjalanan. Kalau KL 5 jam lah belajar tentang, bukan secara exactly item, kadang-kadang kita bincang macam mana. Di situlah saya banyak belajar dengan Haji lah. Okey, secara tak langsung. Sampai di mesyuarat tu secara formal lah. Okey, informal. Okey, dari segi sini kalau kita tengok langkah-langkah dia, langkah kita tengok tu, saya tengok kecil je tu. Okey, yang pertama kita tentukan dulu konstruk. Lepas tu baru kita tentukan konteks. Konteks tu bermaksud tajuk dia. DSKP ni panggil apa je? DSKP kok? Sukatan. Okey, DSKP tu istilah untuk KPM kan? DSKP kalau sini sukatan dia lah, sama je. Document standard tu juga sukatan dia. Sukatan dia maksudnya setiap topik dia ada sub-sub topik dia. Okey, terpulang pada tajuk topik-topik yang cikgu ajar lah. Okey, lepas tu kita tentukan aras kesukaran. Lepas tu kita tentukan item kita, sama ada objektif, okey, struktur, sama ada terbuka, terhad ataupun esei lah. Okey, kertas 1 ataupun kertas 2. Lepas tu tentukan jenis evidence. Evidence tu apa yang perlu ada, fakta, konsep. Lepas tu kita rancang stimulus. Okey, stimulus tu maksudnya rangsangan. Rangsangan atas tu maksudnya calon kita baca dulu. Kalau kita panggil, bukan kita panggil soalan, dia punya rangsangan dulu untuk mencetus idea, baru dia ada stand dia, iaitu soalan dia, dan baru ada pilihan jawapan ataupun jawapan yang perlu dia beri. Okey, step yang keempat, step yang kelima tu ada stimulus dan distractor, pengganggu dia. Yang keenam tu barulah kita tulis peraturan pemakahan. Okey, apa jawapan-jawapan yang difikirkan yang betul, difikirkan sesuai dan sebagainya. Dan last sekali, langkah tu barulah nilai
item berkenaan, sama ada boleh diguna pakai, cukup cakup dan sebagainya. Cikgu biasa dengar tak perkataan cukup cakup? Punya ayat tu, kalau bahasa Melayu saya tak tahulah bahasa Melayu tu betul ke tidak, dia panggil cukup. Cukup bermaksud apa yang sesuai dengan item yang perlu kita taksir, dan dia punya cakup dia tu dicantum dia. Istilah-istilah pentaksiran ni kadang-kadang kita pun pening, cukup cakup, kesahan dan sebagainya tu. Itu istilah yang diguna pakai lah. Okey. Maksudnya kalau silap pun kadang-kadang kita terpaksa aku apa? Mana habis bateri? Banyak nak cakap. Okey. Okey jom. Banyak nak cakap kau habis bateri. Okey. Selepas tu, ayat ni yang saya kata tadi, construct, konteks semua sekali tu, barulah kita tentukan spesifikasi ujian kita, JSU. Yang kita tengok soalan 1 tajuk apa, soalan 2 tajuk apa, soalan yang dah ada, bila kita checklist, itu dinamakan analisis. Analisis soalan yang dah keluar. Betul, analisis tu boleh sebagai rujukan kita untuk kita buat JSU. Okey, biasanya JSU kita dah tentukan berapa konstruk dan sebagainya, dan kita tabur. Kita tabur bukannya tabur ikut suka, contoh objektif. Macam saya tabur pun, kita tabur berapa soalan kita nak mengikut topik, mungkin kita balance. Tetapi konstruk kita perlu tabur berdasarkan kemampuan tajuk berkenaan untuk soalan yang ditaksir, item yang kita taksir, adakah dia boleh sampai kepada konstruk tertentu. Kalau mengingat tidak ada masalah, semua tajuk mungkin boleh masuk. Tetapi yang jadi masalahnya adalah adakah tajuk berkenaan sesuai untuk memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. Kalau kita main letak je tak apa, kita letak je, nanti kita tengoklah balik. Boleh, kadang-kadang saya pun ada buat cara je tu, tapi kita kena perhalusi dia punya topik berkenaan, boleh sampai ke tidak. Okey, itu soalan. Kalau tak nanti sakit bila nak buat, kadang-kadang ada setengahnya geng-geng ni dia buat suka je, dia punya istilahnya janji siap, nanti orang akan nilai. Betul, janji siap, nanti orang akan nilai. Tetapi bila orang nilai, sakit kepalanya, memang banyak benda. Sebab yang kita nak cari adalah contoh objektif, pengganggu dia tu, distractor. Pengganggu bukannya pengganggu yang betul-betul negatif, yang di reject awal oleh calon kita. Kalau soalan bila dibaca je, pengganggu dia tu negatif, yang calon kata tak sesuai langsung dengan jawapan, reject awal-awal, maka kita boleh percayaan soalan tu sedikit gagal lah. Okay? Tetapi ada juga distractor menjadi pilihan calon, di mana pengganggu dia tu mirip kepada jawapan yang betul-betul akan dipilih. Juga ditolak item berkenaan, perlu dibaiki balik. Kadang untuk distractor tu masalah yang banyak. Okay? Sebab kita bukannya letak je terus calon boleh jawab A, bila dia baca soalan je B, tidak tengok dah hal lain. Yang tu tengok keadaan-keadaan je lah. Okey cikgu, spesifikasi ujiannya, yang mana kita nak letak JSU tu yang jadi sakit sikit peringkat awal lah. Okey, lepas tu semua je lah, tak ada masalah. Okey, yang ni pastikan tidak berubah dan juga dipatuhi. Tapi biasa kita boleh ubah juga je dah. Takut tiba-tiba pemikiran kita betul, tapi bila nak buat soalan tu tak boleh nak sampai langsung. Maka kita tengok balik, checklist balik, kita ubah sikit-sikit tu, mungkin boleh lah kot. Kalau peringkat saya tu, saya tengok tak boleh sangat, kita encah. Tapi biasanya saya buat lebih item berkenaan, di mana yang di reject tu, yang lain boleh top up dia punya tu. So dia ada lebih sikit lah. Okay, tapi cikgu ikut cara cikgu lah. Okey, cuma saya bagi pendapat apa yang saya buat. Okey, cikgu biasa tengok benda ni tak? Atas dengan bawah, jangan tengok tengah. Tengok atas dengan bawah. Yang ni dia panggil, istilah apa kita panggil tadi? Kepala kasut lah. Dia panggil kepala kasut. Yang atas tu kepalanya, betul lah atas kepala, bawahnya kasut. Okey, apa istilahnya? Atas tu kepalanya masa kita bina item. Kita cek atas dulu.
Apabila kita nilai tu baru kita check yang di bawah dia. Okey, di mana yang di bawah tu dinamakan 9 point system. Sistem 9 point. Bila semua dah akur di bawah tu, barulah item tu diterimalah. Okey, maksudnya di situ apa dia? Bina item tu kita anggap mungkin mudah. Okey. Bina item sebagai instrumen tu kadang-kadang agak mencabar. Bina item buat je soalan ikut suka kita je memang mudah. Buat kadang-kadang bila kita masuk mengajarnya kita direct tanya murid kita. Okey, yang tu macam mudah lah. Okey, kita nak respon dia. Tetapi bila kita nak pergi kepada untuk bina item, kita kadang-kadang tidak boleh persoalan kita tu direct seperti mana apa yang kita masuk dalam PDP kita. Okey, dalam PDP tu sebab kita nak tengok, kita nak rangsangkan murid kita dulu, dan apabila buat item juga kita nak rangsang murid kita, tetapi kita bukan direct terus. Orang panggil, kalau orang sains panggil doket atas kepala lah, tanya direct terus, dia pun jawab terus. Kadang-kadang dia punya istilah dia, bahasa dia tu sikit sebanyak kita nak cetuskan idea murid-murid kita dah. So bina item sebagai instrumen yang memberikan ukuran yang tepat, maka yang ni lagi mencabar tetapi tinggi tahap profesionalisme dia. Maka di situ kita perlukan pengetahuan, kemahiran dan juga sikap positif lah pembina-pembina item. Adakah kita bina item orang panggil shock sendiri? Maksudnya kita sahaja yang tahu, kita rasa hebat untuk bina item, tetapi calon kita langsung tak boleh nak jawab, tak faham istilah dan sebagainya, maka kita boleh dikatakan dianggap gagal lah untuk mentaksir murid-murid kita lah. Itu kita panggil, biasa cikgu dengar tak kata shock sendiri. Kita rasa kita kadang-kadang, item yang kita buat ni insyaAllah murid-murid boleh jawab dan ikut dia punya kesukaran dia lah. Iaitu dinamakan aras kesukaran. So di situ ada konstruk konteks aras kesukaran, sama ada kita recall atau thinking. Kunci dia tu itu adalah jawapan dia. Kalau objektif tu dia ada di situlah kunci dia. Kalau untuk subjektif dan esei tu kita panggil pemakahan, peraturan pemakahan dia lah. Dan juga pembina, siapa yang membina lah. Okey. Biasanya yang ni pembina ni, kalau siapa yang nak letak nama, saya kata letak je lah. Tak boleh letak, terpulang. Okey. Kalau dulu kena letak, zaman-zaman dibayar, dia kena letak lah sebab nak tahu siapa pembina. Kadang-kadang pembina ni dia takut nak letak nama. Sebab apa? Apabila sampai je item dia untuk dinilai, maka debaran memuncak. Berdebarnya apa semua tu tak senang duduk lah. Itu kalau biasa, takut kena hentam dan sebagainya. Masa saya mula-mula masuk dalam bidang tu, Haji Ramli saya kenal apabila saya balik ke Terengganu lah. Masa tu saya diraup, saya masuk grup lain. Bila saya masuk, tengok Haji Ramli je, gerung tu adalah, bukannya muka dia garang apa semua tu, mungkin credibility dia tu. Saya menyorok tu yang amat supaya macam orang tak nampak kita ni siapa. Bila orang sentuh je soalan, kalau yang seorang lagi tu pencen dah cikgu berkenaan, memang perkataan dia kalau bahasa Terengganu ni biasa bodoh tu kita jarang guna tau. Kadang-kadang dia tengok item tu, siapa yang buat, dengan suara tingginya, kita tu rasanya orang kata apa, nak kecing dengar cikgu. Rasa nak menangis pun ada orang lelaki, tapi rasa nak menangis. Menangis tu maksudnya apabila item kita tu dihentam, sebab kesilapan kita, 3 buku teks tukar je. Tukar nilai, tukar apa, dia punya otai-otai tu, buku teks tu dalam kepala dia. Ni soalan ni habis benda apa semua. Lepas tu dari segi mulut, orang kata mulut laser lajunya tu, tapi Haji tidaklah. Haji biasanya kalau soalan tak macam dia, dia senyap. Kadang-kadang saya quick, Haji macam mana? Ubah lah sikit ayat dalam tekok dia lah, ubah lah gana-gana. Tapi dalam masa yang sama, pemikiran Haji bila keluar dia akan ubah apa yang sesuai lah. Okay? Dan kadang-kadang cara tu geng-geng tahu, dia kata pengaruh Haji pada saya tu banyak. Kadang-kadang kan dia tahu bila saya senyap je berkait item tu, saya kata matilah aku nak ubah item ni. Geng-geng semua idea dia kata ikut bos lah, idea apa pun. Saya kata bagilah idea, baru saya boleh create something apa semua yang sesuai. Dia kata perangai Haji, hantu Haji masih ada pada saya lah.
Saya kata dah lah, sepanjang perjalanannya dengan haji berapa tahun saya kenal, daripada 2018 sehingga haji pencen lah. Okey, sentiasa ikut flow. Kita kena ikut ketua kita lah, sebab ketua kita dah banyak benda dia belajar dah. Okey, yang ni bukan nak puji lebih depan ustaz-ustazah siapa haji lah. Haji kata tak apa kalau ikut saya, tak apa kalau haji nak ni saya bagi haji je lah. Bagi, saya malu nak bagi kat orang depan. Haji kata tak apalah, kita nak orang lain. Muka saya ni, muka haji kata mungkin orang bosan dah. Saya kata ilmu orang tak bosan, muka je orang bosan, boleh pakai topeng kata. Okey. Okey, dari situ yang tu kita panggil apa ni? Saya silap ni, bukan kepala, dia panggil topi. Topi kasut, kepala kasut. Topi kasut dah. Topi kasut. Kadang blur dah, sebab ni biasa objektif je. Kami guna dia punya topi kasut ni atas dan bawah, sebab kita nak tahu konstruk. Kalau kesilapan, apa yang pertama kita cek yang di atas dulu. Konstruk, lepas tu kita tengok item kita. Berdasar konstruk ada ke tidak. Kalau konstruk kita cantik, okey lah. Dan kita tengok konteks. Kalau lari daripada konteks, tidak ada dalam dokumen kita atau kita punya silibus kita, maka benda tu automatik tidak akan cek benda lain, reject terus. Sebab dia tidak akur kepada dokumen kita. Okey, kalau akur, baru kita pergi kepada aras kesukaran dan sebagainya, baru kita cek yang di bawah tu. Sebab tu yang pertama dia cek apa ni? Dia cek keakuran dulu, adakah kurikulum, peluang dan spesifikasi seterusnya. Yang tu nanti saya explain lagi sekali lah. Okey, panduan menulis item. Nampak kecil je tu. Tak apa, yang ni tengok Allah banyaknya tulisannya. Okey, saya bagi make it simple kan. Yang pertama kita kena pasti konstruk, tajuk, tentukan perkara berkenaan, terdapat dalam kurikulum atau tidak, pastikan pelajar berpeluang ataupun pelajar murid kita dah belajar tajuk-tajuk berkenaan. Okey, kalau tidak, tak sesuai lah kita punya item kita, pasti akur dengan spesifikasi dan kena pasti aras kesukaran. Okey, aras kesukaran. Cikgu belajar 3 je kan. Rendah, sederhana dan tinggi. Adakah rendah, sederhana, tinggi hanya sesuai untuk konstruk berkenaan sahaja? Okey, kadang-kadang mungkin cikgu nak kata terpengaruh, mungkin ada cikgu dapat infonya yang ketiga, yang keempat, menganalisis dan seterusnya tu mesti aras tinggi. Tidak itu. Ketiga-tiga aras boleh ditanya. Bahkan untuk mencipta, kita tengok. Kalau kita bagi infonya lebih, dia hanya just ubah je apa yang patut, mungkin dia jadi aras rendah. Walaupun kita tengok mencipta, tak semestinya mencipta aras tinggi. Okey. Kadang-kadang mengingat, biasanya mengingat, tengoklah kaedahnya biasa mengingat ni kebanyakan aras rendah dan juga aras sederhana. Yang tinggi-tinggi tu duduk di belakang. Okey, tetapi walaupun yang tinggi tu duduk pada konstruk yang atas, yang tu juga boleh dibuat konstruknya lebih rendah. Okey, contoh mengaplikasi, kita tengok cara kita perlu apply benda tu advance ke tidak, maka dia mungkin jadi sederhana atau jadi tinggi sikit. So cikgu jangan terpengaruh lah. Aras tinggi ni mesti duduk dekat menganalisis, menilai dan juga mencipta. Ketiga-tiga aras boleh duduk di mana saja. Yang tu kita yang tentukan. Bagaimana kita tentukan aras berkenaan? Berdasarkan kita punya item. Bila kita fikirkan murid kita tahapnya boleh jawab, perlu fikir tinggi ataupun rendah, di situlah arasnya akan muncul. Okey, memang kita tentukan dulu. Apabila kita tengok kita nak aras rendah, tetapi bila kita baca-baca dia jatuh pada aras sederhana atau aras tinggi, maka kita ubah sesuai sikit dia punya tas dia tu. Dari segi perkataan dia ke ayat dia, kita ubah sesuai untuk kita tiungkan dia kepada aras lebih rendah. Fahamnya tu? Dia punya cara dia tu. Okey, yang lain-lain tu you baca sendiri dia, rangsangan dia, tugasan dan sebagainya. Dan prihatin dengan keadilan, iaitu tiada golongan tertentu sahaja yang boleh jawab. Okey, yang lain tu langsung tak jawab lah. Okey, saya bagi contoh yang pertama. Okey, baru sampai kepada contoh. Dalam acara larian 200 meter, seorang atlet terlalu letih sehingga merasa sukar untuk menghabiskan
Larian ketika berada pada jarak 80 meter dari garisan penamat. Yang ni soalan sains lah. Okey. Kenapakah yang saya bolkan hitam tu, kenapakah keadaan ini berlaku? Okey, yang ni jawapan dia adalah C. Okey, yang pertama atas tu dalam acara tu itu merupakan stimulus, rangsangan. Tak semualah ada rangsangan seperti itu. Kadang-kadang kita direct terus kita punya objektif kita tu soalan apa. Okey, yang kedua tu dinamakan stem dia, soalan dia, tugasan dia. Dan ABCD tu adalah pilihan jawapan. Kuncinya C, jawapan dia C. Dan ABD tu adalah distractor dia, pengganggu dia. Okey, di mana biasa kalau kita buat item tu kita ada stimulus kita, rangsangan kita dan soalan. Ada setengah itemnya tidak perlu rangsangan. Dia direct terus kepada stem dia. Okey, soalan dan pilihan jawapan. Okey, yang ni konstruknya hanya memahami. Dia fahamkan teks yang di atas berkenaan lah. Okey, kalau kita nak ubah konstruk memahami itu kepada mengingat, maka kita ubah kita punya stem. Rangsangan tak perlu bagi, kita ubah je lah kita punya stem. Okey, apa yang, tapi kalau kita ubah kita punya stem tu, kalau kita tanya apa yang akan berlaku sekiranya seorang pelari tidak dapat menghabiskan larian dan apa-apa sajalah, yang tu masih lagi bawah memahami. Okey, kalau kita nak mengingat, kita hanya tanya itulah apa dia ATP, apa dia satu lagi dipanggil ADP. Okey, yang kedua, aneka gabungan. Aneka gabungan ni ada 1, 2, 3 lah. Dia perlu gabung jawapannya. Okey, yang ni saya tak perlu bagi jawapan lah. Maksudnya yang tadi contoh saja. Okey, yang ni aneka gabungan. Okey, yang kedua, yang ni untuk memahami, dia punya konstruk dia memahami. Yang ketiga, benar atau palsu. Okey, Bursa Komuniti Kuala Lumpur merupakan sebuah badan perniagaan. Yang ni agak-agaknya apa konstruk dia? Memahami, menganalisis. Yang ni mengingat sahaja, betul atau palsu, ataupun benar atau salah. Terpulang kepada kita lah, salah, betul dan sebagainya. Tak semestinya semua soalan kita perlu ada benar atau palsu. Yang tu je exactly. Kadang-kadang dia akan buat salah, betul. Kadang-kadang kita boleh ubah soal benar, salah, palsu, semua tu di hujung. Di hujung mungkin kita boleh buat right ataupun pangkah. Terpulang kepada item kita lah, kesesuaian yang kita rasa kita boleh buat. Okey, seterusnya yang ni padanan lajur 1 dan juga lajur 2. Okey, dia perlu tahu yang mana nombor genap dan sebagainya. Yang ni apa agar konstruknya? Konstruknya mengingat, memahami, menganalisis atau aplikasi. Yang ni bagi saya adalah menganalisis. Bagi saya lah, kalau bagi cikgu kata memahami. Sebab di situ kenapa? Sebab kalau kita ikut yang sains punya, dia perlu analyse nombor genap tu, dia faham nombor genap tu apa, dan dia perlu analyse, perlu memilih salah satu. Nombor genap tu lajur 2-nya apa, lajur 3-nya apa. Okey, isi tempat kosong. Asas kewujudan ilmu ekonomi ialah usaha manusia untuk. Yang ni dia hanya mengingat sahaja. Okey, konstruknya. Yang ni bawah, kalau tengok situ dia panggil item objektif. Okey, objektif sama ada A, B, C, D untuk peringkat menengah adalah. Tetapi kalau menengah atas ni, kalau dia tengok pada subjek-subjek tertentu lah. Macam saya sendiri, sains kita punya objektif hanya A, B, C, D je. Tetapi mengisi tempat kosong ni dah kita terapkan dalam sedikit dalam struktur untuk membagi gambaran, untuk membagi markah lebih mudah kepada murid. Dulu jarang-jarang kita letak, tapi bila tengok dia kata bolehlah subjektif yang simple. Okey, untuk item subjektif kita ada 4 macam biasa tadi lah. Dia ada stimulus, dia ada tugasan dia atau stem, arahan dia dan juga peraturan pemarkahan. Okey, contoh di sini, baca pernyataan di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, ada dia punya pernyataan dia.
Perkataan menghargai yang terdapat dalam petikan boleh diganti dengan perkataan. Okey, so yang ni konstruknya dia memahami teks di atas lah. Okey. Kalau kita nak ubah sesuai kepada mengingat, maka kita biar dia suruh berhenti kot. Okey, kalau dengar suara ke? Tapi kalau guna suara biasa ni dia akan jadi tinggi volume dia, pitching lari nanti. Okey, kalau tengok situ, kalau kita nak mengingat sahaja, maka kita ubah sesuai dia punya soalan dia tu tidak merujuk kepada teks atas. Di mana kalau apa saja teks rangsangan di atas, bila kita buat soalan merujuk kepada rangsangan berkenaan, maka dia akan jatuh kepada memahami dan seterusnya lah. Okey, seterusnya cikgu, yang kedua, apakah peribahasa yang sesuai tentang masa? Okey, peribahasa yang sesuai tentang masa, yang ni hanya mengingat. Kenapa? Dia tidak tengok pada teks di atas, dia direct terus berkait dengan masa, walaupun kita tengok istilahnya dia berkait dengan teks di atasnya. Okey, mari. Okey, dan untuk C, jelaskan secara ringkas tentang kebaikan yang dapat kamu peroleh jika kamu bijak menghargai masa. Yang ni dia memahami sedikit di situlah. Okey, apa yang nak dia bagi jawapan berkenaan. Okey cikgu, dan kita teruskan kepada peraturan pemakahan. Okey, yang ni merupakan dokumen yang mengandungi jawapan lah. Okey, dipanggil PP ataupun kita istilahkan skema. Okey, panduan untuk menskor respon murid dan juga pembahagian skor bagi setiap tugasan yang terdapat dalam setiap item. Di mana di sini kalau cikgu tengok dokumen pentaksiran yang cikgu ada, sama ada dalam handset cikgu ke dalam komputer ke. Okey, yang ni dia penskoran objektif bergrade, di mana markah penuh diberi untuk jawapan berapa tu? Aduh. Saya ingatlah benda apa buat. Okey, tetapi bergrade jika jawapan tidak tepat. Yang ni betul ke? Terlebih T situ. Okey, kalau jawapan betul tu dia terus bagi markah lah. Okey, kalau jawapan tak apa tepat tu kita tengok kita punya skema kita kat mana dia boleh dapat. Okey, yang kedua, penskoran secara analitikal. Okey, analitikal ni pembahagian skor berdasarkan poin yang telah ditentukan. Okey, maksudnya poin-poin tertentu markah dapat ke tidak. Dan satu lagi dinamakan holistik. Yang ni holistik kadang-kadang dia kalau bahasa Melayu tu biasanya dia ada secara keseluruhan, dia akan cari kesilapan tertentulah. Okey, kalau contoh markah yang holistik ni secara umum. Okey, keseluruhan bacanya berapa dapat? Mungkin 10 dan dia akan berkurang. Kalau contoh macam sains dia ikut poin-poin je. Okey, dan dia ada kalau maksimumnya berapa, okey, minimum tu tidak ada lah. Kalau maksimumnya 6, tetapi jawapan calon yang bagi lebih, maka kita bagi maksimum je. Okey, dia tengok kaedah-kaedah tertentulah atas budi bicara cikgu untuk pentaksiran. Okey, skor-skor berkenaan. Okey, yang ni apabila kita dah siap apa semua, kita nilai item berkenaan. Kalau cikgu tengok situ serabut sikit dah. Okey, yang pertama kita rujuk kepada akur kurikulum, akur spesifikasi, akur peluang. Ada 2 bintang di situ, di mana 1 atau lebih negatif, maka dia akan item tu akan ditolak lah. Okey, kalau semua akur 3-3, dia akan on. Yang kedua tu, okey, tepat konstruknya, konteks dan juga tepat komponen dia jelas, kesesuaian dia, kesukaran dia tu penting dan juga keadilan. Adakah dia adil kepada semua calon? Aras rendah, sederhana atau tinggi, ataupun dia hanya adil kepada calon-calon tertentu sahaja. Dia tengok apa tu lah. Sebabnya calon kita kadang kita ada cemerlang, sederhana dan tinggi lah. Soalan-soalan berkenaan yang kita buat, kalau tinggi tu erti katanya untuk calon yang tinggi sahaja boleh jawab. Itu betul lah kita punya konsepnya. Maksudnya kita guna konstruk, kalau di lembaga dia guna 5-3-2, 5 rendah, 3 sederhana dan 2 tinggi. Kadang-kadang yang tu dia boleh ubah sesuai kepada 3-3-4 atau 4-3-3, mana-mana sesuai lah. Maksudnya 50 soalan rendah tu
semua calon akan dapat 50 insya-Allah. Tapi kadang-kadang calon yang rendah boleh jawab yang tinggi, kadang yang rendah dia tak boleh nak jawab sebab dia kadang-kadang dia overconfident pun ada, dia tak boleh nak jawab dah. Okey, di mana dia ni yang pertama tu sama ada kalau semua ikut dia akan terima, dia tolak ataupun KIV. Okey, KIV tu key in view tu maksudnya dalam perhatian kita tinggalkan dulu sebab bila kita check benda tu mungkin ambil masa lama, kita tinggalkan dulu dan kita tengok balik kemudian yang KIV. Yang ditolak terus tolak, tak payah tengok dah. Okey, kadang-kadang memang kita kesian, bukan masuk istilah kesian, nak buat soalan agak susah. Dah bila baca je tegur tolak tu maksudnya orang yang buat tu kadang-kadang dia fed up. Malah lah aku buat soalan asyik kena tolak je. Kadang bila kita tengok soalan tu, idea dia tu, kita tengok ideanya. Contoh mungkin jawapan dia tu yang kita tolaknya sebabnya jawapan yang diberi tidak menepati soalan. Jadi kalau jawapan tu kita nak ubah sesuai boleh ke tidak, maka kita ubah. Sama ada kita ubah dia punya jawapan atau kita ubah dia punya idea dia lebih kepada mirip yang sesuai, yang tu kita ubahlah. Okey. Macam saya sendirilah bila kita baca dalam grup 10 orang, seorang pengurusi akan baca apa semua, yang lain-lain akan bagi pendapat sesuai ke tidak. Kadang-kadang yang ni okey masuk ke tidak dengan konstruknya. Kadang soalan ni kita nak konstruk maknalisis tapi dia sampai kepada memahami sahaja. Bagaimana kita nak ubah sesuaikan soalan kita tu, item kita, task kita tu untuk mencapai kepada menganalisis. Dengan perkataan saja benda tu boleh diubah sesuai. Okey, cara dia lah, dia ada teknik-teknik dia lah yang tu. Okey, kalau yang pertama, yang bintang yang pertama tu satu atau lebih negatif tu macam biasalah. Kalau yang tidak ikut dia punya 9 point system, maka kita akan KIV ataupun kita tolak terus. Okey, yang tolak terus ni kadang-kadang kita pula yang sakit nanti nak tambah lagi soalan berkenaan. Maka idea tu kita boleh perbaiki. Okey cikgu, yang ni kebanyakan yang saya bagi ni adalah kebanyakan ni adalah untuk yang kita panggil item biasa. Bagaimana dengan item kebat? Yang ni saya just tak apa-apa boleh. Yang ni saya just sikit, saya tambah sikit je berkait dengan item kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Di mana bila kita direct tanya soalan tu dia panggil rendah lah. Tetapi bila kita ubah sesuai sikit cara pertanyaan kita pusing sikit pertanyaan kita, maka dia boleh jadi kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau saya tengok di situ item kemahiran berfikir aras tinggi tu kita hanya ubah dari segi stimulus dia macam mana, pelbagai tahap pemikirannya. Okey, konteks dia bukan lazim. Masuk konteks bukan lazim tu maksudnya dia masih lagi dalam pembelajaran dia, tetapi teknik penyoalan kita tu mungkin lain sikit lah. Okey, situasi sebenar dalam kehidupan seharian dan item tu tidak berulang. Bermaksud yang ni istilah dia panggil dalam kotak, luar kotak. Okey, yang kita nampak surface area tu soalan yang biasa, tapi bila kita mendalami sikit benda tu dengan perkataan kita yang sesuai, dia akan jadi kebat lah pemikiran murid-murid kita. Okey, kalau yang pertama menggunakan stimulus secara ekstensif untuk menjana kemahiran inference dan juga penaklukan kritikal, mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar. Okey, menggunakan situasi baru di luar bilik darjah, kita galakkan murid berfikir lebih mendalam dan bukan sekadar mengingat semula. Dia ingat, dia faham, dia tahu, tapi dia ubah sesuai sikit pemikiran, dia tambah untuk mencantikkan dari segi bahasa dan sebagainya lah. Okey, mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan. Kalau kita tengok situ bendanya simple. Okey, nanti saya bagi contoh yang berkaitan tu, ada contoh soalannya. Okey, item tidak berulang, maksudnya item ni berbeza setiap tahun, bukannya diambil sentiasa. Kita boleh ambil konteks yang sama, kita ubah sesuai sikit je, kita tanya yang benda lain yang berkaitan lah, itu maksudnya tidak berulang. Contohnya, katakan tahun ni kalau soalan sains tu, saya tengok soalan sains darjah 6, tak tahulah silibus baru ni ada ke tidak.
Contoh dia tanya dari segi litar. Okey, litar selari dengan litar bersiri. Maka yang tu kalau kita tanya, kalau kita nak menilai, kita tanyalah dia litar mana yang sesuai yang digunakan di rumah lah. Maka dia akan bagi contoh satu litar selari atau bersiri, dan dia bagi penukuhan penerangan untuk mengukuhkan jawapan dia. Yang tu dia memilih litar mana. Kita bagi contoh gambar lah. Okey, dah habis dah cikgu dia punya prosesnya dari segi konstruk sampai ke tidak kepada cikgu. Takut tak sampai nanti. Hasratnya objektif pada hari ini. Ada soalan cikgu? Soalan-soalan yang nak tanya, insyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Ada cikgu soalan-soalannya? Atau saya tanya cikgu soalannya? Jangan risau cikgu, saya taklah memaksa. Okey cikgu, untuk habiskan masa kita ada 10 minit lagi. Saya bukan fixkan masa, tak ada masalah. Lebih masa pun okey. Sebabnya lepas Zuhur nanti baru saya ke Kelantan sekejap, bawa balik keturunan. Ada nak tanya ke? Tak ada. Okey, sebagai contoh item. Yang pertama, kita perlulah menjaga kebersihan makanan setiap masa. Yang ni anggarannya apa? Konstruknya. Konstruknya mengingat je lah. Okey? Betul ke? Mengingat, simple je. Ya, dia yang ni dia, saya ambil yang bahasa Melayu punya rasanya. Bukan rasanya, memang betul lah. Bahasa Melayu isi, kalau ikut dia isi 4-0. Okey, kalau kita tengok direct soalan dia ni, okey, dia hanya ada stem biasa je lah. Okey, soalan direct terus, mengingat je. Okey, yang kedua, soalan 2, yang ni saya tak ubah soal, saya ambil fully soalan dia. Kalau kita punya cara penyoalan yang saya belajar sebelum ni lah, sepatutnya yang sepatutnya lah dia punya stimulus dia kena maklum rajah 2 menunjukkan apa-apa-apa. Okey, tapi yang ni saya tak ubah soal, saya ambil direct dulu. Cumanya nanti kalau kita nak ubah soal, kita boleh ubah soal dan memberitahu contoh lagi, rajah 2 menunjukkan 2 orang rakan. Cikgu bagilah ayat apa di belakang dia tu. Lepas tu ada rajah 2, baru kita bagi soalan dia di bawah. Okey, jangan kita bagi direct rajah 2, rajah di bawah ke apa-apa, terus soalannya, lepas tu terus jawapannya. Kita asingkan dulu stimulus, gambar. Maka bila ada gambar saja, dia akan jatuh kepada memahami. Okey, bagaimana kita nak fahamkan gambar berkenaan? Okey, istilahnya adalah kalau kita tutup gambar berkenaan, boleh jawab atau tidak? Tak boleh jawab. Maka gambar berkenaan berfungsi. Kalau gambar berkenaan tidak tutup pun boleh jawab, maka gambar berkenaan tidak berfungsi. Dia tidak akan jadi memahami, dia akan jadi mengingat biasalah kalau kita tutup. Dan juga tidak ada gambar pun, ada soalan pun boleh jatuh kepada memahami. Kita pusing sikit lah dia punya cara dia tu. Okey, so yang ni adalah memahami. 809,401 ditulis dalam angka ialah, yang ni konstruk apa? Konstruk, yang ni matematik lah. Yang ustazah yang ajar bahasa Arab, apa lagi yang agama. Bila saya tengok dalam buku ni, saya tanya balik Haji, subjeknya, subjek agama semuanya, bahasa Arab semua, ada tak yang basic sains, matematik? Risau sebab bahan saya ni tidak ada bahasa Arab apa semua. Saya takut nanti kalau saya letak nanti ajaran sesat pula nanti. Aduh, nanti balik nanti tak tenteram hidup, nanti tersesat bagi kepada ustazah nanti mati. Bukan mati masuk kubur, taklah. Takut kesilapan diberi tu, penggunaannya nanti cikgu-cikgu nak guna untuk anak-anak didik kita lah. Okey, yang ni dia hanya tengok tu, kalau ikut istilahnya kita boleh bagi tengok cara penyoalan dia, kita boleh dia mengingat saja atau dia faham pun boleh, tapi kena ubah. Tapi bagi saya kalau tengok sini dia mengingat. Dia boleh pergi kepada memahami. Tapi tengok dia punya tu hanya 800, dia hanya tahu saja 8 apa semua dah. Tetapi kalau kita tengok soalan ni, okey, menunjukkan sekepingkat nombor
Apakah nilai digit yang bergaris? Dia tahu, maka dia fahamlah satu tu untuk apa, maka dia akan memahami. Dia tidak akan analisis apa-apalah di sini. Okey, kalau dia perlu analisis, mungkin kita nak suruh dia bundarkan nilai berkenaan kepada apa yang hampir, maka dia boleh analisis. Dia faham di situ, dia analisis sikit sama ada bila satu tu 6 sebelum ke selepas sebelum 6 sebelum 1 tu lebih pada 5, dia perlu naikkan 1 tau. Yang tu dia perlu analisis. Okey, analisis dia akan tinggi sikit. Okey, yang ni ada gambarnya. Apakah sifat bahan yang disiasat dalam penyiasatan? Bila berkait dengan gambar, terus dia jatuh kepada yang paling rendahnya adalah memahami. Walaupun kita tanya sifat bahan, kita boleh ubah sesuai kepada mengingat. Kita tak rujuk kepada gambar lah. Okay, kita boleh tanya. Lepas tu, kalau kita nak dia punya konstruk mengingat, maka kita boleh beritahu Rajah 5.1 tu untuk mengkaji apa? Mengkaji menyiasat apa? Kekenyalan ke apa? Baru kita tanya, apakah maksud kekenyalan? Apakah maksud keapunan? Okey, ayat tu boleh kita untuk mengingat dia. Maka kita bagi istilahnya di atas. Jangan kita kata murid kita tahu Rajah 5.1 ni tentang apa. Lepas tu kita tanya direct. Tanya direct kekenyalan maksudnya apa, sedangkan dalam stem kita tu tidak ada. Maka kita bagi dulu dalam stem, baru kita tanya. Okey, yang ni memahami. Okey, Rajah 5.2 tu ramalkan apa yang berlaku kepada bola itu apabila terkena. Dia ramalkan maksudnya bola itu akan melantung semula lah kot. Okey, yang tu dia faham je. Sebab dia belajar, dia tahu. Yang dia faham, beri alasannya juga memahami, ramalkan perubahan bentuk. Dia tahu bentuknya apa, maka yang ni dia perlu analisis. Okey, dia jatuh analisis sebab bentuk tu akan jadi lain rupa lah. Okey, seterusnya yang saya kata di litar elektrik. Seterusnya yang ni last lah. Okey, nombor 6 tu, ramalkan apa yang akan terjadi jika salah satu mentol dari setiap litar terbakar. Tulis litar X, okey, atau litar Y. Dia tahu litar X yang mana satu bersiri, yang mana satu selari. Maka mentol yang satu lagi, yang ni dia kena analisis. Cikgu faham konstruk jatuh analisis tu kenapa? Sebab dia perlu tahu dulu litar berkenaan jenis apa, dan dia faham litar berkenaan kalau salah satu mentolnya rosak, apa yang berlaku. Maka dia kena analyse. Nampak benda tu simple je jawapan dah. Dipilih sahaja, maka dia akan jadi analisis. Okey. Yang kedua, semua peralatan elektrik dalam rumah kita dipasang dalam bentuk litar selari. Terangkan kelebihan. Yang ni dia hanya faham je lah, memahami. Okey, dan C, Rajah 6.2 menunjukkan sebuah litar elektrik yang terdiri daripada satu sel kering, satu mentil. Mentul juga jadi mentil lah tu, dan satu Swiss. Okey, minta maaf cikgu sebab saya punya slide ni malam tadi baru siap. Okey, saya buat bahan untuk cikgu dulu yang betul word ni, baru saya translate saya masukkan dalam tu. Maka dalam ni pun mental jugalah tu. Okey, bila dah diberi kepada haji tu, barulah benda tu masuk je. Yang ni jenis semok semula tapi cincai je ni last kali ni. Okey, mentol dan satu Swiss. Soalannya, apakah yang boleh dilakukan pada litar elektrik ini untuk mengurangkan kecerahan mentol pada Rajah 6.2? Kalau di situ dia akan jatuh kepada menganalisis, betul ke? Tetapi lukiskan pengubah suaian, maka automatik dia akan jadi mencipta sebab dia ada gambar dia. Walaupun dia ubah suai je, tak semestinya dia cipta benda yang terkini, yang terbaru dan sebagainya. Okey, cikgu ada soalan tak? Okey, saya tanya satu soalan. Derah tu tanya tak sebelum cikgu tanya soalan pada saya. Okey, di sini cikgu tengok mengingat tak ada masalah lah untuk buat soalan konstruk mengingat. Bila cikgu tengok di situ banyak bendanya, saya ada tercicir satu soalan iaitu dua, mengaplikasi dan juga menilai lah. Konstruknya tidak diberi. Agak-agak cikgu soalan ni, kalau kita tambah baik, boleh tak kita nak buat menilai, boleh tak kita nak buat mengaplikasi.
Mau aplikasi paling simpelnya, kalau murid kita tu belajar cara nak kira arus, cara nak kira voltan, kita boleh mengaplikasi. Satu lagi, kita boleh tanya dia tu, maksudnya kita apply litar tersebut kat mana, untuk di rumah ke, domestik ke, apa saja boleh mengaplikasi. Tapi kalau untuk menilai, agak-agak soalan tu kita boleh buat cara macam mana. Oh, senyap tak apa, aku fikir tu. Nak wujudkan soalan tu bukannya senang je kan. Banyak benda kena fikir. Bukan dalam kepala saya sentiasa ada soalan nak ditanya ni, jawapan dah tersedia. Okey, sebab biasanya saya share sikit. Biasanya apabila melibatkan dua gambar yang ada, yang kita boleh buat soalan perbandingan, dia akan jadi tinggi sikit lah. Bila kita boleh buat soalan perbandingan, okey, kita kena ubah sesuai apa benda di situ. Kita maklum dia berkait dengan litar elektrik. Betul lah soalan atas tu. Dan murid kita dah faham dari segi gambar, dia tahu litar siri dan juga litar selari. Maka untuk menganalisis di bawah tu, kita boleh buat soalan tentang perbandingan. Dan kita boleh bagi, maksimumnya kita bagi pada dia 6 markah lah. Jangan bagi tinggi sangat. Boleh buat 6 markah, boleh buat 4 markah. Tetapi walaupun dia punya tu tahapnya, arasnya kita buat tinggi, dan kita bagi skop. Jangan kita short sikit, kita bagi okey, bandingkan litar X dan litar Y, full stop. Maka apa budak nak banding? Maka kita bantu sikit daripada dia, kita bagi point dia. Satu jenis litar, maka dia dapatlah litar selari, litar bersiri, satu markah. Kalau dia buat dua-dua selari, salah lah satu, tak ada masalah. Okey, yang kedua, kita boleh buat apa? Nilai arus dia, jadi kita labelkan lah. Nilai arus ke, voltan ke, sama ke, tambah ke dan sebagainya. Dan yang ketiga, contoh penggunaan dia lah, di rumah ke, di mana-mana je lah, litar berkenaan. Dapat 6 markah. Okey, yang kedua, untuk menilai, maka kita bagi tahu dia litar mana yang digunakan di rumah. Maka soalan yang atas tu kita tak boleh buatlah contoh, kita buat cara lain. Maka bila dia bagi tahu litar Y digunakan di rumah, iaitu litar sesiri, selari, mana-mana lah, maka dia bagi penerangan kenapa. Yang tu maksudnya dia pilih, dia akan menilai. Nampak benda tu simple je. Dari segi dua gambar berkenaan, banyak benda kita boleh tanya. Okey, ada cikgu? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, alhamdulillah. Jahat lah, tak ada, alhamdulillah. Okey cikgu. Dan harap-harap apa yang saya share sikit sebanyak dapat membantu ustaz-ustazah dan juga cikgu lah, di mana keadilan kepada calon kita, kewibawaan kepada institusi dah, dari segi sah, kesahan dia, dari segi kebolehpercayaan dia, dan apa saja yang kita buat tu, okey, kita kena ingatlah di belakang kita ada insan yang mengharapkan keadilan. Yang ni biasalah apabila kita marking pun, sama ada kita tak tahu kita marking student, mungkin cikgu tahulah student cikgu, ataupun di student A, cikgu B yang menanda apa semua. Maka yang tu kadang-kadang apa saja kita tetapkan keadilan kita tu pada semua calon kita lah. Okey, maka saya selamat maju jaya lah untuk cikgu buat GSU nanti. Okey, fikirkan yang sesuai, cara nak letak GSU dan sebagainya, berdasarkan konstruk dan sebagainya, yang tu diutamakan dahulu. Okey, saya rasa itu saja dari pihak saya lah. Sekiranya ada kekurangan, saya minta maaf. Okey, kelebihan tu saya halalkan segala benda, dan minta maaf kalau ada terkasar, terslow dan sebagainya. Okey, saya serah balik kepada pengerusi lah. Okey, terima kasih banyak juga. Ada soalan tak? Tak ada. Tak apa, kalau ada soalan cikgu boleh tanya Haji lah nanti. Okey Zid. Okey, saya serah balik kepada pengerusi balik. Terima kasih. Assalamualaikum.